Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bacakan surah Al-Ahzab. Ahzab maknanya parti-parti ataupun kumpulan, barisan atau pangkatan di kalangan orang musyrikin. Dia berpakat mengumpulkan sekian banyak tentera untuk menawan kota Madinah. Itulah dikenali sebagai Perang Ahzab. Yang Allah Ta'ala menurunkan satu surah namanya surah Ahzab. Dalam surah Ahzab ini Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW supaya berpegang dengan kitab Al-Quran dan janganlah mendengar cakap-cakap orang munafik dan juga orang kafir. Orang Islam mestilah mempunyai keyakinan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara Islam di Madinah sebagai sifatnya defensif. Ini adalah di antara apa yang disebut dalam surah Ahzab. Dalam surah Ahzab ini juga Allah menceritakan bagaimana perancangan orang-orang jahiliyah dengan niat yang jahat untuk menawankan kota Madinah selepas berlakunya Perang Uhud. Perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah yang menampakkan kemenangannya bagi pihak tentera musyrikin karena tentera Islam tidak bersedia untuk mempertahankan dalam perang Uhud itu di Bukit Uhud. Mereka terpengaruh dengan harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian mereka telah dikepung semula ataupun diserang di pihak atas Bukit Uhud. Ini kita mengenai perang Uhud dulu lah. Jadi ikuran dari perang Uhud pada tahun 5 Hijrah. Dan juga sebelum itu dapat kedatangannya orang-orang Yahudi ke Mekah untuk memberi semangat pada orang-orang jahiliyah, dan mereka juga menyuruh orang-orang Arab jahiliyah bertindak untuk menyerang kota Madinah. Mereka orang di kalangan Yahudi menganggapkan bahwa tentera Islam tidak sekuat. Mereka boleh dikalahkan dengan orang-orang musyrikin mengadakan satu pakatan ataupun parti-parti di kalangan seluruh orang Bani yang ada di Madinah itu dalam persiapan tenteranya untuk menyerang kota Madinah. Jadi ukuran daripada itu, orang musyrikin telah membuat satu bertindak untuk mengadakan satu peperangan kena perang Ahzab yang terdapat 10,000 tentera di kalangan pihak musyrikin. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan Muhammad telah mesyuarat di kalangan orang Madinah bagaimana cara untuk mempertahankan kota Madinah. Sulaiman Parsi berpendapat di antara satu kaedah yang berlaku di Parsi dalam peperangan adalah menggunakan menggali parit. Dan peperangan ini juga dikatakan perang Khandaq atau perang parit, ataupun diistilahkan parit panjang. Yang siapa yang kalau pergi ke Madinah akan dibawa melawat di masih kesannya masih ada lagi kesan parit. Maknanya berada di luar kota Madinah.
tempat pertahanan itu. Jadi cerita mengenai peristiwa perang Ahzab ini begitu panjang. Secara ringkasnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentera Ahzab ini dapat dikalahkan. Apabila tentera Ahzab ini sampai ke kawasan sebelum masuk Madinah, mereka mendirikan khaimah, pakai khaimah. Dengan cadangan besok harinya mereka akan serang kota Madinah. Maka Allah pada malam itu Allah turunkan angin ribut padang pasir yang menyebabkan tentera Ahzab ini porak-poranda atau mendapat dihancurkan. Setengah daripadanya mereka dah lari balik ke Madinah, ke Mekah, dan setengahnya besok hari mereka juga akan terus menyerang kota Madinah. Dari dalam perang Ahzab ini, tentera-tentera musyrikin yang sakit-baki yang mau perang itu akhirnya dapat dikalahkan. Walaupun tentera Islam hanya dalam 3,000 saja, tentera musyrikin lebih banyak besar, tapi oleh kerana tentera musyrikin ini mereka jatuh dalam parit dan akhirnya dibunuh. Dan sebahagian besarnya mereka lari balik ke Madinah, ke Mekah. Dan terdapat daripada Bani di kalangan orang musyrikin yang akan ingin terus berperang, akhirnya mereka dapat dikalahkan juga. Ini menunjukkan dalam peperangan Ahzab ini Allah memberi kemenangan kepada tentera Islam. Bagaimana Nabi mengucapkan dalam waktu dia berlaku Fatah Mekah, Nabi berselawat, dan orang kita sekarang pun masih berselawat dengan sebut selawat ni hari raya menyambut raya puasa dan haji dengan sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Benarlah janji Allah, kemenangan itu akan pihak pada tentera Islam. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dan Allah memberi pertolongan pada tentera Islam, dan Allah menghancurkan tentera musyrikin. Inilah di antara selawat yang diucapkan hari raya itu sebagai tanda kemenangan Fatah Mekah, dan sekaligus juga sebagai mengingatkan kemenangan tentera Ahzab ke atas tentera Ahzab. Jadi orang Melayu duk selawat, dia tak tahu tentang sejarahnya. Itulah di antara sejarah yang berlaku dalam Islam. Selawat hari raya dan puasa dan haji itu sebagai tanda kemenangan Allah Ta'ala berikan pada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW untuk mempertahankan kota Madinah dalam perang Ahzab, dan kemenangan dengan berlakunya Fatah Mekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.